Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Juara-Juara Eropah. Kumpulan A, Copenhagen tewas 1-2 kepada pasukan Bayern Munich. Manchester United kecundan lagi kali ini dengan keputusan 3-2 kepada pasukan Galatasaray. Kumpulan B, pasukan Lens tewaskan pasukan Arsenal 2-1. Pasukan PSV seri 2 sama dengan pasukan Sevilla. Kumpulan C, Union Berlin tewas 3-2 kepada pasukan Braga. Napoli juga tewas 3-2 kepada pasukan Real Madrid. Kumpulan D, RB Salzburg tewas 2-0 kepada pasukan Real Sociedad. Inter Milan menang tipis 1-0 ke atas pasukan Benfica. Kita ikuti dahulu perkembangan bola sepak di arena tempatan. JDT belasah BJ Patum 4-2. Hasil kumpulan A saingan Liga Juara-Juara Asia semalam yang melibatkan pasukan BJ Patum dan juga pasukan JDT di mana keputusan memihak kepada pasukan JDT dengan keputusan 4-2. BJ Patum yang bertindak selaku tuan rumah telah dihadakan sepakan penalti oleh pengadil selepas Shane Lowry dikesan mengasari Daniel Alves, di mana sepakan penalti itu disudahkan oleh Vitor Matos. Jaringan tersebut bagaimanapun tidak bertahan lama apabila Arif Aiman berjaya menyamakan kedudukan hasil bantuan Jody Ahmad. Bersen dan Silva kemudiannya meledak gol kedua pada minit ke-13 hasil gerakan menarik Hebati Fernandes. Beberapa perubahan dilakukan oleh pasukan BJ Patum pada separuh masa kedua untuk mereka kembali mengejar kedudukan, tetapi situasi itu tidak pun sedikit menggoyahkan pasukan JDT. JDT terus melebarkan jurang gol menerusi Juan Muniz yang mudah menolak masuk bola hasil rembatan Bersen. BJ Patum berjaya merapatkan jurang dengan gol kedua mereka hasil jaringan Vitor Matos sekali lagi pada minit ke-55. Arif Ahmad kemudiannya melengkapkan malang gemilang buat pasukan JDT dengan gol keempat dan juga kedua secara peribadi untuk memastikan 3 mata penuh akan dibawa pulang oleh pasukan Johor. Selangor tamatkan kontrak Yazan Al-Arab. Pasukan Liga Super, Selangor FC, secara rasminya menamatkan kontrak pertahanan tengah Jordan, Yazan Al-Arab, berkuat kuasa serta mata selepas pemain itu melakukan tindakan luar kawalan ketika aksi suku akhir Piala Malaysia menentang pasukan Terengganu tempoh hari. Selangor telah pun menjalankan satu prosedur tata tertib berkaitan dengan insiden tersebut dengan mereka memutuskan untuk menamatkan kontrak pemain tinggi lampat itu selepas insiden yang memalukan tersebut. Selangor juga telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pemain itu di atas khidmatnya selama 2 musim bersama dengan kelab. Keputusan ini sememangnya memberikan tamparan hebat kepada pasukan Selangor di saat mereka sedang bersaing hebat untuk merebut ke seluruh Asia pada musim hadapan. Kita ke aksi di Eropah. Manchester United kalah buat kali kedua berturut-turut. Manchester United yang turun ke Old Trafford dalam misi mencari kemenangan pertama mereka dalam saingan Liga Juara-Juara Eropah tidak kesampaian apabila mereka tewas 3-2 kepada Galatasaray awal pagi tadi. United terlebih dahulu di depan menerusi penyerang Rasmus Højlund pada minit ke-17 sebelum pasukan pelawat kembali menyamakan kedudukan melalui Wilfried Zaha pada minit ke-23. Højlund sekali lagi meledak pada separuh masa kedua untuk meletakkan United di depan pada minit ke-67. Tetapi keadaan itu tidak bertahan lama apabila Karim Altokoglu kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-71. Malam bertiba-tiba buat United apabila Casemiro dilaikan kad kuning kedua pada minit ke-77 sekaligus memberikan peluang kepada pasukan Galatasaray untuk mencari gol kemenangan. Maruf Icardi kemudiannya memberikan gol ketiga kepada pasukan pelawat yang memastikan kemenangan 3-2 ke atas tuan rumah iaitu Manchester United. Tidak mengapa Manchester United, Liverpool sedang menanti anda di Europa League nanti. Arsenal tewas mengejut kepada pasukan Lens. Pencaturan serba tidak menjadi Mikel Arteta dalam perlawanan kedua UCL ini menencangkan sedikit perjalanan mereka setakat ini apabila terpaksa menerima kekalahan pertama mereka kepada pasukan Lens 2-1 awal pagi tadi. Mereka bermula dengan baik apabila Gabriel Jesus berjaya membuka jaringan seawal minit ke-14, tetapi mereka tidak dapat bertahan dengan lama apabila Lens kembali menyamakan kedudukan menerusi Adrian Thomason pada minit ke-25 permainan. Keputusan 1 sama kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Bermula pada babak kedua, Arsenal terus mengadakan asakan untuk mendapatkan tambahan gol, tetapi kebuntuan barisan serangan mereka membuatkan mereka gagal menjurahkan beberapa peluang yang terhidang. Lens sebaliknya lebih bernasib baik apabila berjaya memperoleh gol kedua pada minit ke-69 hasil jaringan daripada Elie Wahi. Beberapa pertukaran dilakukan oleh Mikel Arteta, namun mereka tetap gagal untuk menembusi barisan pertahanan pasukan Lens yang kental bertahan. Keputusan berakhir dengan Arsenal tewas 1-2 kepada pasukan Lens.
Bayern bangkit untuk tewaskan pasukan Copenhagen. Bayern Munich yang berkunjung ke FC Copenhagen terpaksa menggunakan jalan sukar sebelum berjaya bangkit untuk meneruskan pasukan Copenhagen 2-1 pada awal pagi tadi. Kedua pasukan terikat seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama sebelum Copenhagen berjaya di depan menerusi Lucas Lerager pada minit ke-56. Perubahan taktikal yang dilakukan oleh pengendali Bayern, Thomas Tuchel, dilihat berjaya memberikan hasil apabila mereka berjaya menyamakan kedudukan menerusi Jamal Musiala pada minit ke-67. Penyerang muda mereka, Mathys Tel yang berusia 18 tahun, nyata menjadi wira dalam perlawanan ini apabila dia meledak gol kemenangan pada minit ke-83 sekaligus sudah cukup untuk mereka pulang dengan 3 mata berharga. Real Madrid teruskan rentak kemenangan mereka. Real Madrid kini dilihat sebagai calon utama untuk bergelar juara UCL buat kali ke-15 dalam sejarah apabila mereka berjaya mendudukkan pasukan Napoli 3-2 di gelanggang pasukan itu sendiri pada awal pagi tadi. Tuan rumah bagaimanapun berjaya untuk berada di depan menerusi Leo Ostigard pada minit ke-19 hasil tadukan padu beliau. Vinicius Junior berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-27 hasil bantuan daripada pemain terbaru mereka iaitu Jude Bellingham. Jude Bellingham kemudiannya berjaya meletakkan pasukan Real Madrid di depan melalui jaringannya pada minit ke-34. Napoli bermula dengan garang pada separuh masa kedua apabila mereka kembali menyamakan kedudukan menerusi Petr Zielinski yang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-54. Tersentak dengan itu, pasukan Real Madrid terus memberikan tekanan hebat dan hasilnya kesilapan Alex Meret yang tertapan bola ke gawang sendiri untuk memberikan kelebihan kepada pasukan Real Madrid untuk mendahului perlawanan. Keputusan 3-2 kekal sehingga wasit penamat dan Real Madrid kini gah mendahului kumulasi dengan 6 mata penuh. Inter Milan terus rapatkan jurang mata. Inter Milan berjaya mencatatkan kemenangan penting dalam saingan UCL kali ini apabila mereka berjaya mendudukkan pasukan Benfica dengan jaringan tipis 1-0 pada awal pagi tadi. Mereka bagaimanapun terpaksa menanti sehingga minit ke-62 untuk Marcus Thuram meledak gol tunggal hasil bantuan Denzel Dumfries dalam perlawanan tersebut. Kemenangan ini sudah pasti akan menaikkan lagi semangat mereka untuk meneruskan rentak cemerlang mereka pada musim ini dengan mereka juga sedang mendahului Serie A pada ketiga ini. Walaupun dengan hanya perbezaan jaringan, mereka akan berdepan dengan Bologna selepas ini dan kemudian akan terbang untuk bertemu dengan pasukan Torino pada 2 minggu hadapan. Christian Eriksen dedahkan kebimbangannya dalam bilik persalinan Manchester United. Kekalahan terbaru United kepada pasukan Galatasaray dalam saingan UCL pada awal pagi tadi memberikan gambaran kurang enak mengenai tahap prestasi pasukan pada ketika ini. Ini merupakan kekalahan ke-6 mereka pada musim ini. Pemain tengah mereka, Christian Eriksen, mendedahkan dan dia semakin bimbang dengan keadaan yang ditunjukkan oleh para peminat mereka selepas persembahan tidak konsisten mereka setakat ini. Mereka berjaya di depan sebanyak 2 kali tetapi gagal untuk menggunakan kelebihan tersebut untuk mengekalkan kedudukan. Dia juga mendedahkan yang keadaan di dalam bilik persalinan tidak seperti selalu kerana mereka lebih banyak mendiamkan diri daripada bersorak untuk memulihkan kembali keyakinan mereka. Mereka kini berada di kedudukan tercorak kumpulan A dengan tidak mengutip sebarang mata buat masa ini. Arsenal berisiko kehilangan Bukayo Saka. Arsenal terpaksa membayar mahal kekalahan pada awal pagi tadi apabila mereka berisiko akan kehilangan Bukayo Saka yang dilaporkan mengalami kecederaan otot dalam perlawanan tersebut. Pengurus pasukan iaitu Mikel Arteta mengesahkan perkara tersebut dengan mengatakan yang Saka tercedera ketika mahu melakukan backheel dalam perlawanan tersebut. Kehilangan Saka untuk satu tempoh yang agak lama sememangnya sukar untuk mereka kerana mereka bergantung sepenuhnya kepada kreativiti pemain itu di atas padang. Pemeriksaan lanjut akan dilakukan selepas ini untuk mengetahui sejauh mana tahap kecederaan Bukayo Saka serta anggaran masa untuk dia pulih selepas ini. Manchester United tidak sabar untuk dapatkan center back baru. Manchester United dilaporkan akan cuba untuk mendapatkan center back baru pada awal Januari nanti. Dua nama yang kini sudah berada dalam senarai mereka adalah Jean-Claude Todibo dan juga Eamon Tassoba daripada Bayer Leverkusen. Seorang lagi berada di bawah pemantauan mereka adalah Gonzalo Inacio daripada pasukan Sporting CP. Barcelona mahukan Vitor Roque. Barcelona mahu mempercepatkan perjanjian mereka dengan Atletico Paranes bagi mendapatkan persetujuan untuk membawa masuk Vitor Roque sebelum musim panas hadapan. Perkara ini sedang ditangani dengan positif oleh Sporting Director mereka, iaitu Deco. Chelsea berminat dengan Mike Maignan. Chelsea dilaporkan berminat untuk mendapatkan penjaga gol pasukan AC Milan, iaitu Mike Maignan. Mereka bagaimanapun terpaksa berdepan dengan saingan sengit daripada pasukan Paris Saint-Germain yang turut mahukan penjaga gol itu bermain dengan mereka.
Liverpool sasarkan Pedro Neto. Liverpool kini sedang menyenaraikan pemain yang bakal menggantikan tempat Mohamed Salah sekiranya dia meninggalkan pasukan pada musim hadapan. Mereka kini sedang melihat perkembangan pemain pasukan Wolves iaitu Pedro Neto sebagai salah seorang pemain yang dilihat boleh menggantikan Mohamed Salah dalam tempoh yang panjang. Real Madrid cuba dapatkan Federico Di Marco. Real Madrid dijangka akan cuba mendapatkan Federico Di Marco pada bulan Januari nanti dengan nilai yang telah diletakkan setakat ini mencecah 60 juta pound. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.